Baik, terima kasih Margaret. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Satu Standard Malaysia MS bagi kod reka bentuk bangunan tahan gempa bumi dijangka diluluskan penghujung bulan ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, piawaian yang menyediakan garis panduan reka bentuk struktur bangunan tahan gempa bumi itu penting kerana kebanyakan struktur bangunan di negara ini, khususnya di Sabah, tidak direka bentuk dan dibina untuk menahan gegaran gempa bumi. Menurut Datuk Madius, pendekatan itu adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk mengurangkan kesan gempa melalui penggunaan teknologi terkini. Antaranya pemasangan alat pengesanan gegaran, alat amaran awal gempa bumi dan tsunami, memperkemas standard, prosedur dan kod, mengadakan latihan simulasi dan mempersiap aset dan jentera kerajaan. Sehingga kini RM284,000 diperuntukkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai keselamatan dan persediaan menghadapi gempa bumi. Datuk Madius berucap demikian dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah dengan Jabatan Standard Malaysia di Kota Kinabalu. MOU ditandatangani Setiausaha Tetap KKTP Sabah, Datuk Ginun Yanggus dan Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia, Datuk Fadila Baharin. Sementara itu, ketika berucap dalam majlis sama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, memorandum persefahaman dengan Jabatan Standard Malaysia itu adalah bagi penyediaan garis panduan earthquake resistant building. Usaha itu mampu meningkatkan kesediaan Sabah terhadap ancaman gempa bumi. Penyediaan garis panduan bangunan tahan gempa menerusi MOU ini termasuklah pembangunan garis panduan gempa dan perancangan pembangunan sistematik dan berdaya tahan terhadap pelbagai ancaman bencana terutama gempa bumi. Datuk Haji berharap usaha sama ini diperhebat dengan meneroka pelbagai garis panduan dan bengkel kesedaran mengenai sebelum, semasa dan selepas gempa khusus kepada masyarakat Sabah. Pada masa sama, Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah kini dalam peringkat akhir pembangunan garis panduan di kawasan gempa yang mengandungi pembahagian zon-zon nilai Peak Ground Acceleration PGA bagi keseluruhan negeri ini. Ia bertujuan mengawal pembangunan berdasarkan subjek sismik dan gempa bumi. Satu program kesedaran mengenai gempa bumi pula akan diadakan di Tawau 19 Oktober ini. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyambut baik kesediaan Kementerian Pengangkutan memperluas perkhidmatan udara untuk menampung peningkatan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sejajar hasrat itu, Menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata pihaknya juga akan memastikan kemudahan penginapan mencukupi bagi pelancong. Menurut Datuk Masidi, isu kekurangan hotel dan bilik hotel merupakan isu utama dalam industri pelancongan negeri yang harus ditangani segera untuk mengelak pengurangan ketibaan pelancong. Dan faktor semasa ialah permintaan kerana airline ni dia hanya akan terbang kalau ada keuntungan ya. Kedua ialah wujudnya infrastruktur asas seperti hotel dan sebagainya. Mengulas pengenalan semula haiwan tapir di negeri ini, Datuk Masidi berkata beliau menyerahkan perkara itu kepada kerajaan negeri. Ia susulan kenyataan ahli akademik kanan Akademi Sains Malaysia, Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor, bahawa dua pasang tapir akan didermakan kepada kerajaan negeri bagi tujuan pengenalan semula haiwan itu di Sabah. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sijil graduasi kali ketiga Royal Institution Academy di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap dalam majlis ini, Datuk Masidi yang juga Exco Pendidikan Negeri, semua graduan dan bakal graduan untuk memperkasa penguasaan bahasa Inggeris. Ini kerana kemampuan berkomunikasi dalam bahasa pengantar antarabangsa merupakan satu kelebihan dalam industri perkhidmatan. Malah, rata-rata industri perkhidmatan sama ada melibatkan pelancong domestik mahupun antarabangsa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan. Seramai 40 graduan menerima sijil tamat pengajian masing-masing dalam industri penerbangan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Akademi John Brito serta para ibu bapa graduan.
Industri kokos negara dianggar menyumbang 1.506 bilion ringgit terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini. Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Nasrun Datuk Mansur berkata, unjuran itu melibatkan peningkatan 3.3% daripada 1.458 bilion ringgit tahun lalu. Pada masa sama, keluasan tanaman koko tahun ini juga dianggar meningkat sebanyak 0.5% kepada 17,459 hektar. Daripada jumlah itu, 94.9% disumbang menerusi sektor pekebun kecil, manakala selebihnya sektor estet. Sebab itu kerajaan memberi tumpuan yang begitu hebat untuk membantu kepada pekebun-pekebun kecil Bumi Putra ini supaya mereka boleh meningkatkan menghasilkan koko yang lebih baik, lebih bermutu tinggi supaya dia akan dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program pemimpin bersama rakyat di Kampung Segangan, Lahadatu, sambil menganggarkan peningkatan pengeluaran sebanyak 42.3% kepada 2,500 tan biji kokot kering tahun ini. Datuk Nasrun berkata, Sabah merupakan pengeluar utama yang menyumbang 50.5% atau 887.3 tan biji koko kering. Kerajaan akan melaksanakan pendidikan koding atau pengkodan untuk meningkatkan kemahiran para belia dalam mencipta teknologi baharu seperti aplikasi mudah alih. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kemampuan mencipta aplikasi internet merupakan aset terpenting negara pada masa depan. Sehubungan itu, Datuk Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran menyarankan golongan pelajar yang berminat untuk menguasai subjek matematik dan sains selain subjek-subjek lain. Jadi untuk membuat apps ini kita perlu kemahiran coding, ya. Kemahiran coding. Kerajaan pun hari ini sudah mau laksanakan pendidikan coding ini, ya. Dan untuk ini pelajar itu kanalah ambil matematik, kanalah ambil sains dan sebagainya. Beliau ditemui media dalam program Dialog Transformasi Nasional 2050, TN50, bicara Lotut 2017 di Tuaran. Gembira atas kesedaran masyarakat Lotut terhadap peranan teknologi dan inovasi pada masa depan, Datuk Madius berkata, penyertaan dan peranan positif masyarakat berkongsi hala tuju dan aspirasi akan menjayakan TN50. Ini akan diperkasa menerusi tindakan dan usaha berterusan pihak kerajaan. Lebih 200 orang hadir berkongsi cadangan, idea dan aspirasi dengan panel-panel jemputan termasuk Presiden Lotut, Datuk Freddy Swa, merangkumi pelbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Penghasilan pelajar yang cemerlang tidak terletak pada pemfokusan akademik di sekolah semata-mata. Sebaliknya, ia perlu disusuli dengan program sokongan moral dan motivasi dengan melibatkan pelbagai pihak bagi memberi semangat kepada pelajar untuk berjaya. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, sehubungan itu kebersamaan berterusan antara ibu bapa dan pihak-pihak berkenaan amat digalakkan bagi mencetus perkembangan positif pelajar. Persatuan ibu bapa dan guru, kemudian alumni sekolah serta pimpinan masyarakat agar sentiasa bersama-sama dengan guru dan ibu bapa serta anak-anak turun ke padang, termasuklah datang ke sekolah. Perlu kita pastikan terbina dari sudut akhlak dan moral, karena ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan anak-anak. Beliau ditemui pemberita selepas majlis program ceramah motivasi dan penyerahan sumbangan alat tulis bagi calon penilaian tingkatan 3 PT3 Dun Membakut di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping, Membakut. Dalam pada itu, Datuk Arifin berharap perkongsian pengalaman dan ilmu oleh individu yang berjaya bersama para pelajar dapat dijadikan amalan bagi perangsang mereka untuk membudayakan kecemerlangan diri sekaligus menempah kejayaan pada masa depan. Dalam majlis itu, Datuk Arifin turut menyerahkan sumbangan alat tulis kepada para pelajar dari 3 sekolah sekitar Membakut. Kadar indeks jenayah di daerah Keningau menurun kepada 154 kes bagi tempoh Januari hingga awal bulan ini berbanding 190 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Penurunan tersebut melibatkan 36 kes atau 18.9%.
Tegas Ketua Polis Keningau DSP Ahmad Jawila, pihaknya akan terus memperketat penguatkuasaan undang-undang tanpa mengecualikan anggota polis demi menjaga imej dan integriti kepolisan serta menjamin keselamatan awam. Pada masa sama, hubungan baik dengan orang awam akan dipertingkat dalam usaha menangani kegiatan jenayah di daerah berkenaan. Beliau berucap demikian dalam perhimpunan bulanan peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau di Dataran Kawat Polis Keningau. Dalam majlis ini, Balu Mendiang Korporal Ramzi Humphrey Tungkat menerima cek sumbangan hairat kematian kontingen Sabah, Kelab Polis dan Derma Ikhlas warga IPD Keningau. Tidak ada yang mustahil untuk dicapai jika golongan belia melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang. Biarpun kelihatan sukar, namun sikap dan persediaan yang betul mampu membantu golongan belia menghadapi pelbagai cabaran dalam menggapai masa depan lebih baik dan membentuk Malaysia yang lebih maju. Menurut kata Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, belia berperanan penting dalam usaha membentuk masa depan negara yang lebih maju, khususnya menerusi Pelan Transformasi Nasional 2050 TN50. Justru pandangan belia ke arah matlamat tersebut harus dititik beratkan kerana generasi pewaris kepimpinan inilah yang akan memangkin perubahan dan menerima faedah pelan berkenaan. Pada masa sama, sokongan dan kerjasama semua pihak dalam memberikan idea bernas juga perlu dalam usaha membina bangsa dan negara maju. Datuk Nizam berucap merasmikan penutupan Carnival Roadshow TN50 Belia Sempurna di Padang Pekan Sempurna. Lebih 1,000 belia menghadiri Carnival 3 hari itu. Program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PEERS yang dilaksanakan serentak di seluruh negara mendapat sambutan menggalakkan di negeri ini dengan penyertaan seramai 28,080 murid prasekolah bawah Kementerian Pendidikan. Daripada jumlah itu, 1,785 murid prasekolah adalah daripada 58 sekolah rendah di daerah Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita dalam program tersebut, Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Kebayan berkata, pendedahan mengenai sentuhan tidak selamat dan selesa terhadap anak-anak amat penting. Guru dan ibu bapa sentiasa berhubung tentang perkembangan anak-anak mereka, terutama sekali yang melibatkan kepada seksual mereka. Jadi dengan ada program begini, kita memberi pendedahan yang sebenarnya tentang apa yang perlu disembunyikan. Sementara itu, guru dan ibu bapa yang ditemui berkata program seumpama perlu demi keselamatan anak-anak. Murid dapat memberitahu kita jika berlaku sesuatu sentuhan-sentuhan yang tidak selamat, sama ada dengan orang yang diorang kenali ataupun orang yang diorang tidak kenali. Memang sangat baiklah untuk mereka sebab bagi pendedahan awal kepada mereka tentang macam mana cara untuk menjaga diri mereka daripada benda-benda yang tidak baik. Lebih 200,000 kanak-kanak prasekolah di seluruh negara menjayakan program sehari berkenaan. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Seawal 8.30 pagi ini akan berlangsung Seminar Media Sosial 2017 di Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 1.30 tengah hari akan diadakan siri carahan pengurusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Dewan Resital Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 3 petang akan diadakan majlis perasmian Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 4 di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah untuk pagi ini dan untuk itu kita kembali kepada Margaret di Angkasa Puri. Silakan.